Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga sihat, ceria selalu dan bahagia di samping yang tercinta, keluarga dan sahabat handai hendaknya. Dan hari ini petang Jumaat seperti biasa, Al-Kuliah bersiaran bersama anda. Dan anda di mana sahaja anda berada, pastikan anda melihat dan menonton Al-Kuliah. Hari ini kita bersiaran di studio C Seri Pentas TV3 bersama dengan rombongan daripada jauh sana, negara jiran kita, iaitu bersama dengan jamaah dakwah Iman Tours Singapura. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, tengok berminatnya warga Singapura, rombongan Singapura dengan Al-Kuliah anda bila pula, dan anda boleh hubungi kami kalau berminat. Dan tuan-tuan puan-puan, hari ini kita akan bercakap, topik kita ialah perbankan Islam, transaksi Islamik. Ada tanda soal ke tak ada? Jadi orang kadang-kadang keliru perbankan Islam ni. Betul ke transaksinya Islami, ikut syariah, ikut Quran, ikut sunnah? Kita akan bincangkan panjang lebar pada petang ini bersama dengan anda semua. Dan siapakah yang akan menerajui perbincangan ini? Tak lain tak bukan orang yang memang mendalami ilmu perbankan Islam, ilmu keuangan Islam. Yang berbahagia Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Saya rasa Ustaz Zaharuddin tidak asing lagi kepada anda semua sebab dia ada blog sendiri menceritakan apa-apa topik yang ditanyakan kepada beliau, dan juga ada satu ruangan khas dalam surat khabar menceritakan tentang perbankan Islam ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan keuangan Islam. Hari ini kita dapat menatap di TV beliau dan kita akan tanyakan beberapa perkara ataupun isu yang berkaitan dengan perbankan Islam, sebab ada suara-suara di luar sana yang mengatakan begini yang tidak kena dengan perbankan Islam. Apa pun Ustaz, satu soalan Ustaz. Saya sebutkan tadi suara-suara Ustaz dengan cakap ada pihak yang tak bersetuju bila sebut tentang perbankan Islam, terutamanya bank-bank yang mengamalkan, melaksanakan sistem perbankan Islam ni. Mereka tak setuju dikatakan Islamic banking. Tak Islamik. Sebab apa? Sebab menggunakan wang kertas. Selagi mana menggunakan wang kertas tu Ustaz, memang tak Islamik. Dia kena menggunakan barangkali dinamas ke, tak tahulah apa benda. Bukan dengan wang kertas yang dicipta oleh sistem riba. Apa pendapat Ustaz? Minta Ustaz komen sikit Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Fauzi dan kepada seluruh peserta-peserta dan warga yang datang daripada jauh. Jadi berbalik kepada soalan yang diutarakan oleh Al-Fadhil Ustaz Fauzi tadi, yang pertama kita kena faham dengan ringkas sahaja. Yang pertama iaitulah perbankan Islam ini ataupun bank-bank Islam yang wujud di seluruh dunia, bukan di Malaysia sahaja. Mereka ini adalah syarikat biasa sebenarnya. Mereka ini seumpama syarikat yang menjual minyak. Dia seumpama syarikat yang menjual alat telekomunikasi. Ia bermakna ia menjual sesuatu yang halal. Cuma dia dinamakan bank-bank Islam kerana untuk membezakan di antara servis keuangan yang diberikan dengan servis keuangan yang diberikan oleh bank konvensional yang mengamalkan sistem riba. Lalu oleh kerana itu, kalau kita mengatakan bahawa duit kertas itu adalah riba dan tidak boleh digunakan oleh perbankan Islam, ini bermakna sesiapa yang mengatakan itu akan turut mengatakan seluruh umat Islam tak boleh berniaga, tak boleh beli pakai duit kertas, tak boleh jual pakai duit kertas. Tidak boleh ada satu syarikat pun yang berbuat bisnes menggunakan duit kertas, kerana semua syarikat-syarikat ini akan membantu sistem riba. Maka saya rasa sudah tentu memang tidak ada ulama yang akan berkata demikian, kecuali mereka yang mengajak kepada sesuatu perkara yang terlampau ideal, yang tidak jejak di atas muka bumi. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita juga perlu memahami bahawa sekiranya benar pun duit-duit kertas itu dicipta dengan riba, dan memang sebenarnya benar, tidak dinafikan sama sekali. Tetapi kita perlu memahami bahawa itulah dia hanya duit yang sedang menguasai dunia hari ini. Dan umat Islam kerana kelemahan kita, kerana kelalaian kita, terlepas penguasaan kewangan dunia ini kepada mereka yang bukan Islam. Lalu mereka meletakkan duit-duit ini untuk digunakan sebagai medium of exchange. Dan kita tiada alternatif lain. Bila tiada alternatif lain, sudah menjadi uruf dalam Islam. Uruf ni bermakna kebiasaan yang digunakan dan telah diiktiraf oleh seluruh manusia. Hampir ramai manusia. Iktiraf itu maksud dia digunakan. Termasuk orang yang tidak bersetuju itu,
sudah tentu dalam wallet dia adalah duit kertas juga, gajinya dengan duit kertas juga. Lalu walaupun kita tidak bersetuju, di keliling kita tetap duit kertas. Lalu ketika itu, para ulama silam sebelum 1000 tahun yang lalu, contohnya Imam Malik bin Anas, pengasas kepada mazhab Maliki, beliau berkata, "Lau anna an-nasa ajazu bainahum al-julud hatta takuna sikatan aw 'ainan lakarihtuha an tuba'u bidhab wal wariq nazratan." Dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, Imam Malik berkata, kalaulah manusia pada zaman aku, Imam Malik hidup sekitar tahun 150 Hijrah. Beliau mengatakan, kalau di zaman aku ini orang mengambil kulit-kulit binatang yang tak ada harga pada ketika itu, lalu diiktiraf oleh masyarakat pada ketika itu mempunyai nilai dan digubah, dibentuk sehingga menjadi wang, maka ketika itu aku akan mengharamkan orang menjualnya dengan tangguh bila mana ditukar dengan emas dan perak. Itu menunjukkan Imam Malik memberitahu kepada, dengan ijtihad dan kealiman yang begitu hebat, memberitahu kepada kita walaupun wang itu bukan daripada emas dan perak, bila mana dia diiktiraf sebagai mata wang oleh sesebuah negara, seluruh dunia ataupun setengah kumpulan manusia di setengah lokaliti, ia tetap boleh menjadi riba dan ia tetap boleh diiktiraf. Demikian juga dihuraikan oleh Imam Al-Bahuti dalam kitabnya Ar-Rawdul Murabba', yang mana beliau mengatakan, li'anna ma la urfa lahu fi syar'i yurja'u fihi ila al-urfi qal qabd wal hirz. Ya, artinya beliau mengatakan dalam kitabnya ini, apa-apa saja yang tidak mempunyai benchmark khusus dalam syariah, ya, benchmark ni maknanya tanda asas ataupun dalil khusus, tidak ada dalam Islam yang benar-benar mengatakan mesti mata wang adalah bentuk gini begini. Nabi SAW menerima wang yang bukan dicipta oleh Nabi sendiri, iaitulah dicipta oleh Parsi. Dinar emas dan dirham perak asal daripada Parsi. Sehingga Nabi SAW tidak ada mengeluarkan dinar dan dirham perak sendiri. Sehinggalah pada zaman Umar Al-Khattab barulah wujudnya dinar dan dirham yang ditempa oleh pemerintahan Islam. Sebelum itu semua menggunakan dinar dan perak yang dikeluarkan oleh negara lain. Oleh kerana itu tidak ada spesifikasi khusus bahawa ini mesti, kalau menggunakan emas ia akan terus automatik menjadi Islam. Tidak. Kerana itulah Imam Al-Bahuti mengatakan kalau benda ini tidak ada, maka kita akan merujuk kepada uruf. Kalaulah uruf mengatakan emas dan perak kita jadikan mata wang pada ketika itu yang terbaik tanpa diragui. Tapi kalau masyarakat semakin lemah dikuasai oleh bukan Islam, lalu mereka tidak mengambil emas dan perak sebagai mata wang, lalu dijadikan perkara lain, lalu kita juga terpaksa menerimanya dan terpaksa mengakuinya, dan bukan terpaksa sahaja, malah ulama-ulama Islam bukan sekadar terpaksa tetapi kena mengambil mata wang itu walaupun kertas, kita kena berinteraksi dengannya mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul tentang emas dan perak. Begitulah lebih kurang Ustaz Fauzi. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz tentang penjelasan tentang wang kertas tadi. Adakah dia riba ataupun dia ikut Islamic banking dan sebagainya. Sudah ternyatalah kupasan tadi, ya, kita boleh guna pakai. Jadi saya tanya Ustaz satu soalan Ustaz, ya. Kita di dunia ni Ustaz, sistem keuangan dikuasai oleh barat. Dan bila sebut barat ni biasalah dia akan buat cara konvensional, cara riba, cara tidak Islamik. Tapi selepas itu Ustaz, ada pula bank-bank yang mengamalkan Islam. Jadi saya tanya, bolehkah ketika itu bank Islam ataupun perbankan Islam berfungsi sebagai Islamic banking? Contohlah paling senang Ustaz, di Malaysia sendiri pun ada. Ibunya konvensional, anaknya Islamik. Sejauh mana dia berfungsi sebagai perbankan Islam yang kecil-kecil anak-anak tadi? Silakan Ustaz. Baik, kita perlu memahami begini sebagai analogi untuk memudahkan. Katalah sebuah negara diktator di satu sudut dunia. Mereka menyerang sebuah negara B, lalu merompak seluruh harta di negara B, pemimpinnya. Diktator, tak ada pilihan raya, tidak ada apa-apa, semua orang kena ikut. Pemimpin negara tersebut, dia pergi merompak, ambil semua harta negara jiran dan kemudian dibawa ke dalam negaranya dan disirkulat, diedarkan di dalam negara mereka. Pada ketika itu, individu-individu yang berada di dalam negara diktator tersebut, adakah mereka berdosa? Sekiranya mereka berniaga menggunakan wang rompak oleh pemimpin mereka, berdosa atau tidak? Jawapannya tidak. Yang berdosa adalah pemimpin negara yang merompak itu. Kerana dalam Islam, wang itu sendiri dia bukan najis.
dia adalah haram kerana cara pendapatannya. Maka demikian juga sistem konvensional daripada barat. Sistem itu adalah dicipta secara riba. Duit itu dicetak dengan riba. Tapi bila mana duit itu sampai kepada kita dan kita bermuamalah, berinteraksi, jual beli secara tidak riba, maka kita tak kena riba. Yang kena riba hanya yang menyusunnya. Bank pusat negara tersebut, pemerintah dia yang merompak negara lain, itu yang kena. Tapi yang kita ni, kita masih boleh untuk bertindak sebagai seorang yang baik, yang menepati syariah, menepati Islam. Itulah yang dilakukan oleh bank-bank Islam yang berada di seluruh dunia. Walaupun sistemnya sistem kafir, walaupun sistemnya sistem barat, tetapi wang yang sampai kepada mereka, mereka gunakan dengan cara yang betul. Kalau kita ingin mengatakan bahawa kita tak boleh terlibat, maka pada ketika itu, apakah yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam? Berniaga tak boleh, kita tak boleh makan, tak boleh beli barang, tak boleh jual barang. Sama, bank Islam dan perniagaan lain adalah sama, yang perniagaan-perniagaan yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Fauzi, sebagaimana Nabi SAW juga pada ketika Islam itu belum sampai ke zaman kegemilangannya. Pada ketika itu, sahabat-sahabat Nabi ada yang ingin berniaga. Lalu Nabi membenarkan sahabat-sahabat ini berniaga di pasar-pasar Yahudi. Pasar-pasar yang bukan Islam, pasar-pasar yang mengamalkan pelbagai sistem. Ada yang neutral, ada yang haram. Begitu juga dengan sistem konvensional hari ini. Ada yang neutral, ada yang haram. Yang haram kita modify. Yang neutral kita gunakan. Yang haram modify. Jadi itu yang dilakukan oleh perbankan Islam dan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhi riba dan modify mana yang boleh dimodify. Mana yang boleh dipinda. Dan oleh kerana itu kita nak sebut Nabi SAW pada bila mana sudah kuat, barulah Nabi meminta para sahabat agar jangan lagi terlibat dalam pasar ini dan pergi kita buat pasar baru. Ketika itu barulah. Jadi kita nak sampai ke tahap tu belum lagi, tuan-tuan. Ya, insya-Allah kita menuju ke tahap itu, Ustaz. Insya-Allah pelan-pelan, bertenang, insya-Allah sampailah ya ke tahap yang kita maksudkan tadi, insya-Allah ya. Apapun dalam perempuan, kita akan teruskan perbincangan. Apapun kita berat seketika, kita akan jumpa selepas ini. Bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'at. Alhamdulillah, terima kasih anda masih setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita, topik kita perbankan Islam, transaksi Islamik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa saya nak bagilah peluang kepada warga Singapura, iaitu daripada jamaah dakwah Iman Tours Singapura untuk tanyakan soalan secara langsung kepada yang bagi Ustaz Zaharuddin tentang perbankan Islam. Silakan Haji Adnan, kata asal saya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Di sini saya ada soalan, iaitu ada pihak yang masih keliru dengan urusan bai'inah atau bai'inah bithaman ajil yang dikatakan haram itu. Jadi di sini saya mohon Ustaz untuk menjelaskan perkara ini. Okey, terima kasih Haji Adnan. Itulah Ustaz, kadang-kadang memang ada yang kata tak boleh, ada yang kata kita pakai je lah. Jadi apa pandangan Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bai'ul inah ini mudahnya begini. Ada orang dia nak duit, nak meminjam, tak boleh dengan riba. Oleh kerana itu apa yang dilakukan, dia minta kepada orang A, orang B, minta kepada orang A. Katalah orang B nak duit, jumpa saya. Apa yang saya lakukan, saya menjual aset saya A kepada orang B. Saya kata kepada orang meminjam ni, okey, saya tak pergi pinjam, tapi saya nak jual saya punya komputer dengan harga berapa tadi nak? Kata nak 5,000, saya jual saya punya komputer dengan harga 5,000. Baik, dengan harga 5,000. Bukan, dengan harga 7,000. Saya jual dengan harga RM7,000, bayar bertangguh. Kemudian selepas akad yang pertama, tuan-tuan ataupun peminjam klien tadi itu, pelanggan tadi itu membeli semula. Saya menjual, kemudian saya membeli semula. Saya menjual dengan harga 7,000, kemudian saya membeli semula aset yang saya jual tadi kepada tuan dengan harga 5,000 cash. Lalu di akhir transaksi, di akhir dua transaksi tersebut akan terciptalah orang yang meminta tadi akan dapat 5,000 cash, saya dalam masa beberapa bulan akan mendapat 7,000.
Ya. Jadi di situ perbincangan tentang bai'ul ina, inilah dia bai' thamanin ajil ataupun bai'ul ina, merupakan satu teknik jual beli yang sangat kontroversi. Ya. Menurut 3 mazhab, jual beli tersebut adalah riba, adalah diharamkan. Walau bagaimanapun menurut mazhab Asy-Syafi'i, ianya adalah diharuskan kerana kita tidak melihat kepada niat penjual dan pembeli. Kita melihat kepada rukun dan syarat jual beli. Apabila rukun dan syarat jual beli itu ada, rukun syarat jual beli itu pembeli, penjual dan juga lafaz akadnya, saya jual dan saya beli. Lalu saya ada aset milik saya, sah. Saya jual, ada harga, sah. Tuan beli dan ada duit, tuan-tuan bayar pada saya, bayar dan akadnya bayar secara ansuran, sah. Kemudian saya beli semula cash, sah. Maka kedua-dua akad adalah sah. Menurut mazhab Syafi'i, ianya adalah diterima. Walau bagaimanapun ada perbincangan yang lebih dalam dari kalangan ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan bahawa ianya hanya sah sekiranya tidak ada pre-arrangement ataupun dalam bahasa Arabnya disebut al-muwata'ah, iaitulah kalau ada pre-arrangement, okey, nanti kita jual, saya beli, saya jual, saya beli. Ketika itu ada sebahagian ulama Syafi'i kata fatufsidul bai', kalau ada pre-arrangement maka dia akan menjadi rosak. Walau bagaimanapun ada terdapat sekumpulan ulama kontemporari yang lain mengatakan walaupun terdapat pre-arrangement tetapi ia adalah uruf, cara ataupun kaedah zaman sekarang ini untuk memudahkan jual, memudahkan pembiayaan kepada orang awam, dan orang awam inginkan transaksi yang mudah. Banyak lagi cara lain perbankan Islam boleh lakukan, tetapi kerana yang lain tu kompleks, maka kita kena cari yang kurang kompleks pada peringkat awal sebagai pengenalan, sebagai titik mula. Maka oleh kerana itu sebahagian ulama kontemporari di Malaysia, di Brunei dan ada juga sebahagiannya di Indonesia pada peringkat awal-awal dahulu mengatakan ianya dibenarkan. Walau bagaimanapun hari ini kita dapati bahawa perbankan Islam mulai dari hari ke hari cuba memotong produk-produk ini dan menggantikan dengan produk-produk yang lebih baik, tetapi ia memerlukan masa. Kerana bukan saja perbankan Islam itu saja yang perlu tahu, tapi pelanggan kena faham, lawyer kena cukup untuk melakukan dokumentasi yang tepat, kemudian pihak penjual yang lain perlu faham, undang-undang perlu bertepatan dan banyak lagi perkara yang sentiasa memerlukan perubahan, bukan satu pihak oleh perbankan Islam, tapi kolektif punya usaha barulah boleh mengubah kepada yang lebih telus dan disepakati sahihnya. Begitulah. Ya Ustaz, janji cukup rukun dan syaratnya dan ada 2 kontrak yang berbeza. Bukan satu kontrak. Cuma satu Ustaz, selit sikit lah. Ustaz boleh Ustaz? Selit sikit lah. Tentang niat tadi tu. 3 mazhab kata kena pandang niat kan Ustaz kan? Imam mazhab Syafi'i kata tak perlu pandang niat. Janji cukup rukun dan syarat. Saya tanya Ustaz, kadang-kadang penting juga niat Ustaz sebab saya lihat hari ni ramai mangsa kena simbah asid ni. Kan kada beli cuka getah kan kita tanya kot nak buat apa cuka getah kan. Jadi apa pandangan Ustaz? Sikit Ustaz, sikit je. Baik, niat ini begini. Dalam ulama fiqh berbincang, sekiranya kita menjual sesuatu sebagai contoh yang kita tahu daripada track record orang yang pembeli ada dia akan menggunakan untuk maksiat, maka hukumnya haram untuk kita jual kepada dia. Sebagaimana ada dibincangkan dalam kitab fiqh, iaitulah bai'ul inab liman asara al-khamr, iaitulah menjual anggur kepada pengilang arak. Lalu kalau kita tahu dia pengilang arak nak beli anggur kat kebun saya, kita tahu dah dia memang pengilang arak, saya nak buat arak ni, ataupun dia tak cakap pun tapi kita tahu dah memang dia akan mengilang anggur. Ketika itu majoriti ulama mengatakan hukumnya haram. Tetapi walau bagaimanapun sekiranya kita tak tahu apa niat dia, ketika itu hukumnya harus. Jadi itu ada kesan niat di situ. Kalau kita dapat boleh ada terzahir daripada karinah-karinah yang di sekitar. Okey Ustaz, janganlah kita korek-korek lah. Okey, kita minta Haji Rahman dari Singapura, jamaah dakwah kita silakan kalau ada soalan Haji Rahman. Okey, siapa-siapa boleh, tidak masalah. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang berkata hidup di zaman sekarang ini kita tidak boleh lari daripada riba. Urusan yang berkaitan dengan riba. Sedangkan kita nak mencari kehidupan yang diredai Allah. Apa alternatif kita Ustaz? Okey Ustaz, silakan Ustaz. Tak dapat elak riba ni tapi kita makan minum kita perlukan Ustaz, silakan. Baik. Sememangnya terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahawa di akhir zaman ini memang
orang semuanya tak boleh nak lari daripada riba, dia akan kena juga debu-debu daripada riba. Walau bagaimanapun terdapat perbincangan di kalangan ulama hadis bahawa hadis ni adalah hadis yang dhaif, yang tidak boleh kita jadikan excuse sebenarnya. Hadis ini kita boleh pakai dan kita memang boleh mengatakan kita tak boleh lari daripada riba, tetapi itu mestilah di hujung usaha, bukan di awal usaha. Sebagaimana orang cari kerja, zaman sekarang ni zaman gawat, tapi susah dapat kerja, memang tak boleh dapat kerja lah ni. Tak boleh kecuali setelah kita berusaha habis-habisan. Jadi bukan ia di peringkat awal. Sekarang ini bagaimana kita nak melarikan diri kita daripada riba? Mudah saja. Sebagaimana yang disebutkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fi din. Jangan kamu masuk jual beli dalam pasar kami kecuali kamu sudah melengkapkan diri dengan ilmu jual beli. Dan juga disebutkan oleh Umar Al-Khattab, tarakna ittis'ata a'syaril halal makhafatan riba. Kami sanggup tinggalkan benda-benda 9/10 pendapatan kerana kami takut dengan riba. Jadi kita sebenarnya perlu belajar. Hari ini umat Islam tak belajar tentang dosa riba dan bagaimana ciri-cirinya. Lalu mereka akan gagal menjauhinya. Sebenarnya ada yang kita mampu jauhinya dengan sebab kita yang jual beli. Dalam jual beli harian kita sebagai contoh, kita boleh jauhi riba apabila kita belajar. Coba sebagai contoh, apabila kita menukar duit dengan duit ataupun kita menukar emas, trade in emas. Bila mana kita trade in emas, kita bagi dia emas, kita ganti dengan emas baru, Nabi sebut mestilah yadan biyadin, mestilah sama berat. Tiba-tiba kita ambil gelang emas kita, bagi dekat kedai, beratnya 20 gram, kita ambil yang baru 23 gram. Itu adalah riba al-fadl. Tapi kita tak belajar. Padahal kita boleh jauhi riba tersebut, masih di dalam kawalan kita. Tetapi kerana kita tak belajar, kita terjebak dalam riba dan menghilangkan keberkatan. Lalu soalan juga tadi, bagaimana kita nak mengelakkan diri kita dan alternatifnya. Alternatifnya sekiranya itu, kita belajar dari sudut bank. Kita hari ini kita tak boleh lari daripada bank. Bagaimana hebat pun kita tidak akan mahu simpan duit kita di bawah bantal, di dalam tilam, kerana sangat bahaya. Kita perlukan bank. Maka ketika itulah wujudnya Islamic Bank dengan segala kelemahan dan mereka sedang tadarruj, proses beransur-ansur menguatkan diri. Kita mestilah wajib menggunakan Islamic Bank ini. Itulah cara dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena memberikan sokongan walaupun dengan segala kelemahan yang ada. Kita harapkan dengan bantuan dan sokongan kita, dia akan bertambah kuat dan mereka akan lebih menunjukkan demand. Bila ada demand, akan ada supply. Gitu. Okey Ustaz, soalan pendek Ustaz, malangkan 2 minit je. Beritahu sikit Ustaz pada penonton kita, siapa yang buat hukum-hukum dalam perbankan Islam ni? Sejauh mana kredibiliti mereka ini? Silakan ahli-ahlinya. Baik, ahli-ahli dia ada beberapa. Yang pertama sekali, ada satu badan mesyuarat para ulama yang paling berpengaruh di dalam dunia, namanya Majma' Fiqh Islami. Ada 2 base. Yang pertama di base di Jeddah, dia tabi' Rabitah, ada satu dia punya di bawah satu organisasi di Saudi Arabia. Satu lagi yang menurut OIC, International Organization of Islamic Conference. Ya, negara-negara Islam, dia ada satu lagi yang dilantik ulama-ulama di setiap negara. Ulama daripada Singapura ada wakil seorang, daripada Malaysia wakil seorang, daripada negara ni sekian ada wakil ulama yang dilantik oleh pihak negara. Dicampur dengan ada 20 orang Al-Khabirul Majma' nama dia. Khabirul Majma' ni adalah profesor-profesor syariah, tok-tok guru pondok daripada seluruh dunia diletak dalam tu. Maka inilah 2 organisasi yang membincangkan urusan-urusan perbankan Islam. Kedua-dua ini telah mengesahkan bahawa kita boleh dan harus wajib menggunakan perbankan Islam. Kemudian itu di kalangan ulama yang cover bukan sekadar perbankan Islam, tapi juga membincangkan persoalan hukum hakam yang moden. Contoh, mereka bincang hukum klon, mereka bincang hukum tabung bayi boleh atau tidak, derma darah boleh atau tidak, bagaimana kita genetic engineering. Banyak topik yang mereka cover. Selain daripada 2 kumpulan ini, ada satu lagi kumpulan namanya Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, singkatannya AUFI, yang berpusat di Bahrain. Menggabungkan, mereka ini memilih daripada ulama seluruh dunia, daripada Pakistan, daripada Saudi, daripada Kuwait, daripada Malaysia, yang pakar dan spesialis dalam keuangan dan fiqh muamalat. Mereka letak
dan merekalah yang bertanggungjawab memastikan hala tuju perbankan Islam di seluruh dunia. Tidak ada campur tangan politik. Tidak boleh kita kata perbankan ini adalah terhad kepada politik sekian-sekian, politik sepulan ni pulan. Tidak, sebab dia adalah merentas politik kenegaraan. Dia adalah disokong oleh ulama sedunia. Jadi itulah badan yang bertanggungjawab, tuan-tuan dan puan. Okey, eloklah kita serahkan kepada yang ahli dan pakarnya, ya. Daripada kita sendiri-sendiri yang buat keputusan ya ke was-was orang-orang, kita pakailah pandangan mereka yang memang sekumpulan yang khabir ataupun berpengalaman dan pakar. Apapun tuan-tuan dan puan, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Alhamdulillah, terima kasih kepada anda. Dan hari ini kita bicara tentang perbankan Islam, transaksi Islamik. Nampak macam berat je, heavy tajuk ni kan? Tapi kita semua terlibat dengan bank. Macam Ustaz sebut tadi, mana ada simpan duit dalam bantal, bawa tilam nanti kena elubasi, rosak. Ya? Macam. Apa pun kita minta daripada Singapura, Hajah Aminah untuk tanyakan soalan. Silakan Hajah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam urusan bank konvensional, bunga dan riba itu dinamakan faedah. Tetapi di dalam bank Islam ditukar namanya jadi keuntungan. Macam mana itu Ustaz? Okey. Saya pun takut tengok Hajah kan, macam nak marah je kan. Macam mana tu Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Ni kata faedah, ni kata keuntungan. Lebih kurang sama je. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Begini analoginya. Bila ada seorang lelaki dan seorang perempuan yang berzina lalu mengandung luar nikah, anak itu dinamakan anak luar nikah. Bila mana ada seorang lelaki dan perempuan berkahwin, dapat anak, anak itu dinamakan anak. Kedua-duanya dinamakan anak. Dua-duanya mengikut cara yang sama, iaitu perut akan besar sikit kan. Lalu proses bersalin. Walaupun kedua-duanya sama tapi tidak serupa. Kerana yang ini sah, yang ini haram. Yang ini halal, yang ini haram. Jadi itulah yang berlaku oleh perbankan Islam. Perbankan Islam mereka menukar kontrak. Kontraknya, akadnya ditukar. Macam orang kahwin, dia ada aku terima nikahnya dengan si polana, sah. Jadi bila mana ada akad tersebut mempunyai syarat. Syaratnya mesti ada saksi, mesti ada wali, mesti ada lafaz. Dan kemudian selepas akad itu dia ada tanggungjawab, responsibility yang datang selepas itu. Iaitulah perlu bersifat sebagai suami, sebagai isteri, beri nafkah, zahir batin dan seumpamanya. Begitulah bank Islam. Mereka menukar akad daripada beri pinjam 10,000, pulang balik 10,000 campur faedah, campur interest, campur bunga. Itu haram. Sebab Nabi kata kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pemberian pinjam yang memberikan pulangan lebih kepada pemberi pinjam adalah riba. Maka bank Islam tak beri pinjam. Kerana itulah tidak ada sebenarnya dalam perbankan Islam ini dinamakan pinjaman secara Islam. Kerana kalau bank Islam memberi pinjaman secara Islam, beri pulang pinjam 10,000, pulang balik 10,000. Kalau gitu bank Islam tak ada kaki tangan lah nak bagi gaji pakai apa. Kan? Nak bagi gaji pakai apa? So ketika itu bank Islam tak boleh buat pinjam. Bank Islam tukar enjin dia. Kalau macam tadi nikah dengan zina, yang ini tukar enjinnya kepada jual beli. Kerana Allah kata wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu jual beli Allah halalkan untuk mendapat untung. Sebagai contoh, saya membeli buku ini daripada penerbit, harganya RM2. Maka saya jual kepada orang B dengan harga RM3. Itu kan riba, bukan riba, itu kan faedah. Faedah tak? Faedah kerana saya beli RM2, saya dapat faedah RM1 daripada jualan tersebut. Itu kan untung namanya. Bukankah gitu? Sama juga ada orang B, dia beri pinjam RM2, diminta balik RM3. Riba? Riba sebab dia pinjam. Dia pinjam duit, ambil balik. Yang saya tak menggunakan akad pinjam. Ada aset. Asetnya buku. Saya jual buku RM2, saya beli daripada pasar RM2, saya jual RM3. Maka itu adalah untung. Itulah bezanya perbankan Islam dengan perbankan riba. Perbankan Islam bila dibuat jual beli dia mempunyai syarat lain. Antaranya mestilah aset tersebut di dalam
bank's possession, mestilah dalam pemilikan bank. Bank bertanggungjawab kalau ada apa-apa kepada aset tersebut. Kemudian ada syarat-syarat yang lain. Sebab itulah bila melibatkan bank Islam, banyak kontrak yang perlu disign. Satu kontrak, dua kontrak, sale kontrak, purchase kontrak, lepas tu ada trust deed, kemudian macam-macam kontrak kerana dia berbeza dengan perbankan konvensional. Gitu. Betul Ustaz, ya. Kalau konvensional namanya pinjaman, kalau perbankan Islam namanya pembiayaan. Okey, kita tanya satu lagi soalan kalau ada. Zahara, ada Puan Zahara, silakan soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, seorang pekerja Muslim bekerja di bank riba. Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Puan Zahara. Ini juga benda yang sensitif Ustaz. Kadang-kadang gaji mahal kerja di bank konvensional tapi terlibat dengan riba. Apa nak kata apa dengan gaji tu Ustaz? Hukumnya gaji macam nak buat? Silakan Ustaz. Baik. Jadi yang pertamanya Nabi SAW mengatakan ataupun dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Hadis yang sahih. Artinya Rasulullah SAW melaknati pemberi riba, pemakan riba, yang menulis riba, yang menjadi saksi kepada riba. Keempat-empat ini adalah haram. Ya, dan Allah SWT juga mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bantu-membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Lalu para ulama berdasarkan dua nas ini berbincang. Seseorang Islam yang bekerja di perbankan riba, adakah mereka itu berdosa? Pertama, yang kedua, gaji mereka halal atau tidak? Maka apabila melihat kepada senario yang ada di atas dunia hari ini, perbankan Islam terlampau kecil, perbankan yang riba besar, umat Islam yang terlibat dalam kerja seumpama ini, bank ini terlampau ramai. Maka ketika ini kalaulah kita kata semua kena berhenti kerja, maka akan berlaku sesuatu yang sangat-sangat sukar kepada umat Islam yang punya keluarga yang begitu ramai. Pada ketika itu ulama Islam cuba memikirkan cara lain. Adakah di sana rukhsah, keringanan disebabkan masalah ketidaksediaan institusi keuangan Islam yang mencukupi untuk cover pekerja-pekerja Islam? Maka ketika itu antaranya Profesor Dr. Munzir Qahaf mengatakan dan juga Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan kita pecahkan kerja dengan bank riba kepada dua. Satu yang direct dengan mempromosi, dengan tulis, dengan menjadi saksi. Satu yang memberi, dengan menerima. Satu lagi yang tidak direct. Walaupun yang agak subjektif, direct dan tidak direct, tapi kita boleh faham secara mutabadir ala fi dhihn, iaitulah dengan segera kita boleh faham bahawa yang direct itu adalah tukang promosi. Jadi kalau orang Islam kerja sebagai sales executive yang mempromosi, marilah kita pinjam dengan bank ni memberikan tawaran riba yang sikit, bank ni bagus, murah riba dia, maka ketika itu kerjanya haram, gajinya adalah haram. Baik. Tetapi kalau dia kerja di belakang tabir, dia tolong buat komputer, sistem engineer dia, tukang sapu, tukang tiledi ataupun seumpamanya penganalisa dan seumpamanya yang tidak betul-betul direct tolong mempromosikan, maka ketika itu ada sedikit keringanan kata para ulama, tetapi dengan syarat mereka perlulah berusaha dan berniat kerja itu untuk mendapatkan experience, untuk membantu pada satu ketika apabila mendapat peluang untuk meningkatkan keuangan dan perbankan Islam. Sebab itu penting bank Islam. Kalau kita kata terus bank Islam haram, habis orang yang kerja ni dah kerja kat bank riba. Lepas tu bank Islam pun riba juga. Kita tuduh dia bank riba juga. Habis kita nak buang mana mereka semua ini? Tak logik tuan-tuan, tidak realistik. Para ulama yang faqih tidak akan memberikan keputusan yang begitu ketat begitu, sebab al-masyaqqatu tajlibu taysir dalam kaedah fiqhiyah. Kesukaran yang boleh membawa kepada masyarakat ini akan menyebabkan Islam memberikan sedikit keringanan. Sebagaimana disebut dalam kaedah fiqh yang lain, idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa' dhaq. Iaitu apabila sesuatu perkara itu menjadi sempit, maka ramai orang akan buat dosa. Oleh kerana itu para ulama akan menimbangkan bagaimana nak mencari dalil-dalil yang memberikan rukhsah agar orang yang berdosa itu menjadi sedikit. Itu dia. Juga melibatkan soalan tersebut adalah bagaimana kalau orang bukan Islam menjadi pegawai di bank Islam. Adakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Malah lagi bagus. Baguslah orang bukan Islam tolong promote perbankan Islam. Habis macam mana kita nak berakad dengan dia? Tidak ada masalah kita berjual beli dengan orang bukan Islam. Nabi pernah membeli daripada orang Yahudi. Selagi mana Nabi menyebutkan malah kita boleh menjadi partner, rakan kongsi kepada orang bukan Islam. Tapi Nabi beritahu dalam sebuah hadis, mestilah
urusan penentuan akad biadil muslim, menepati ataupun berada di tangan orang Islam. Jadi ketika itu bila mana orang bukan Islam menjual produk-produk Islam dan dia diajar tentang apa itu mudharabah, musyarakah, murabahah dan dia diajar dengan betul, malah pengalaman saya bekerja dan juga membantu bank-bank Islam, saya dapati ramai orang bukan Islam yang bekerja di bank Islam ini lebih well versed daripada orang Islam itu sendiri. Itu hakikatnya. Malah statistik yang kita dapat di Malaysia hari ini, statistik menunjukkan consumer kepada bank-bank Islam adalah non-Muslim lebih ramai daripada Muslim. Jadi itu poin dia. Berkenaan dengan soalan tambahan Ustaz Fauzi tadi yang mengatakan bagaimana duit riba ni, perlukah digigit, makan, kunyah, buang dalam toilet, flush habis semua sekali? Maka jawapan dia, para ulama kata bagi sesiapa yang telah menyedari dia terlibat dengan riba, yang pertama taubat. Taubat dengan riba ini mestilah yang pertama, kalau kita kenakan riba kepada kawan kita, pulangkan balik duit tu kepada tuan milik dia. Ya, kalau tak boleh kerana tak tahu, kerana institusi tak tahu nak tu, maka kita kena kata Majma' Fiqh Islami, OIC International Fiqh Academy, kumpulan ulama sedunia mestilah dichannelkan kepada fakir dan miskin. Kita tanya pula, lah duit riba bagi fakir miskin buat apa? Kotor. No, kotor itu pada kita. Duit bukan macam najis, jatuh dalam air merebak kat kena baju kita pun najis. Tak. Duit ni dia adalah hukmi, secara hukumnya adalah kotor kepada orang itu kerana dia buat jenayah rompak, jenayah riba. Tapi bila duit itu di-channel kepada fakir miskin, menurut para ulama sedunia adalah halal. Kerana itulah tempat mereka nak membersihkan harta tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey, terpegunlah. Okey, Ustaz sebut sejauh manakah Malaysia ni sebagai orang kata perujukan di dunia sebagai kata perbankan Islam. Sebab banyak tempat kita ni bank-bank mengamalkan Islam. Sejauh mana Ustaz, silakan. Bangganya kita. Baik, Malaysia sudah dari sudut statistik, Malaysia adalah penyedia sukuk. Sukuk ini adalah Islamic bond. Islamic bond ialah kertas yang mewakili suatu projek pembangunan. Maknanya soalannya ada satu projek pembangunan, sekarang ni perbankan Islam nak buat secara Islam. So minta kepada tuan-tuan untuk melabur secara Islam. Bila melabur secara Islam, tuan-tuan akan dapat satu sijil. Sijil ini mewakili tuan-tuan punya pelaburan. Ya, pelaburan ini akan mewakili bisnes pembangunan ini. Ada untung dapat jual rumah, dia akan berikan kepada investor. Malaysia adalah pengeluar sukuk. Itu sukuk namanya yang terbesar di dalam dunia. Ya, jadi alhamdulillah, ada pun retail ataupun perbankan peruncitan adalah juga dalam keadaan yang sihat, yang mana di Malaysia 20% daripada seluruh market share adalah dilaksanakan secara perbankan Islam, dan itu masih kecil tapi kita harapkan dia boleh bertambah lebih besar insya-Allah. Alhamdulillah, bangga saya mendengarnya. Mudah-mudahan kita bebas daripada riba satu hari nanti insya-Allah. Ya, apa pun perempuan, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Alhamdulillah, terima kasih, dan kita masih bersama Al-Kuliah petang ini dengan tajuk Perbankan Islam, Transaksi Islamik. Okey, Ustaz, saya tanya Ustaz tentang satu benda yang mengelirukan masyarakat. Masyarakat bersungguh mengeluh tentang perbankan Islam. Bank-bank yang mengamalkan sistem perbankan Islam ni. Sebab dia kata Ustaz, macam riba juga. Ada sebut macam riba juga. Sebab bank yang mengamalkan sistem perbankan Islam, dia beli rumah daripada pemaju, katalah Ustaz, RM100,000. Rumah teres RM100,000 daripada pemaju. Dia jual kepada pelanggan RM400,000 dengan tempoh yang tertentulah, barangkali 25 tahun. Jadi tak logik Ustaz. Dia punya beza RM300,000, untung tu RM300,000 Ustaz. Apa komen Ustaz, silakan. Baik, jadi perkara ini yang pertama sekali nak tahu halal atau haram. Kemudian mahal atau tidak mahal. Dari sudut halal atau haram, di dalam Islam, penentuan harga adalah menurut persetujuan penjual dan pembeli. Namanya willing buyer, willing seller. Sebagaimana disebut dalam Qawaid An-Nuriyah oleh Ibn Taymiyah,
al-aslu fil uqud ridal muta'aqidaini wa mujibuha huwa ma aujabahu ala anfusihima bita'aqud. Artinya, dua orang yang bertransaksi, penjual dan pembeli, asal hukum dalam akad sedemikian adalah yang mereka persetujui berdua. Yang mereka kata mereka setuju, aku nak rumah ni dengan cara berapa harga dia. Bank kata cara harga dia 300,000, 400,000. Aku nak untung 300,000. Bila pelanggan setuju, halal lah. Dari sudut halal, halal. Dari sudut mahal atau tidak mahal, kita melihat kepada market value, market price. Maka ada di antara mereka yang berkata ini adalah riba kerana bayar harga pasaran cash sekarang 100,000. Tapi kamu bank jual secara tangguh 400,000. Maka bank mengambil untung kerana tangguh. Bank mengambil untung kerana tangguh 300,000. Itu adalah riba, dia kata. Tidak. Kerana 4 mazhab mengatakan begini kalau saya jual barang ini, kalau bayar cash 100, kalau bayar tangguh 120. Salah atau betul? Riba atau tidak riba? Tidak riba. Tidak riba. Kerana disebutkan di dalam mazhab Hanafi, annahu yuzadu fi thaman li ajal. Boleh dinaikkan harga kerana tangguhnya bayaran. Menurut logik akal begini, kalau tuan-tuan bayar cash, saya dapat guna duit tu untuk pergi melabur. Betul tak? Kalau tuan-tuan bayar lewat, saya tak dapat duit tu. Padahal kalau melabur hari ni, saya boleh untung banyak ni. Dia lost opportunity. Lost opportunity di dalam uruf zaman sekarang adalah bernilai. Time is money. Bila time is money dan dikenakan kepada aset, halal. Tapi riba adalah tak ada aset. Saya beri pinjam 100, pulang balik 120. Sebab pulang lambat, 120. Itu riba kerana tak ada aset. Tak ada aset yang dijual dan dibeli. Perbankan Islam ada aset yang dijual dan dibeli. Kerana ada aset, maka para ulama 4 mazhab kata adalah halal. Maka tidak benar sama sekali itu adalah backdoor riba. Tidak benar sama sekali itu adalah pandangan peribadi semata-mata. Pandangan ulama 4 mazhab kata okey, demi itu adalah pandangan mazhab Hanafi. Pandangan mazhab Syafi'i sebagai contoh, Imam Khatib Asy-Syarbini berkata, li'annal ajal yuqabiluhu qitun min ath-thaman. Sesungguhnya tangguhan itu, tempoh dia menyebabkan pertambahan dalam harga. Dia adalah sebahagian daripada harga. Lagi panjang tempoh, lagi banyak harga. Logik yang ketiga. Logik yang ketiga. Tadi nas, yang ketiga logik. Logiknya iaitulah, kalaulah kita beli rumah, harga hari ini 100,000. 25 tahun lagi harga rumah tu berapa? Harga rumah biasanya appreciated. Dia akan naik. Appreciate. Dia bukan depreciate. Properties naik. Maka bank Islam, dia melihat sebab customer dia menangguh pembayaran hutang yang dia bayar 100,000. Bank ni telah gunakan duit dia. Dan bank bukan guna duit dia sebenarnya. Bank menggunakan duit depositors. Dan depositors adalah kita juga. Kalaulah tiba-tiba pembiaya dia, customer tadi tak bayar, depositors bank akan termudarat. So nak jaga kemaslahatan siapa? Sudah tentulah bank menjaga kemaslahatan depositors. Sebab depositors nak juga sesuatu daripada simpanan dan pelaburannya. Oleh kerana itulah, tidak ada masalah dari sudut Islam. Cuma yang masalahnya adalah sekiranya jual beli itu adalah fake, tipu. Tapi tidak, sebab ada akad semua sekali. Begitulah seringkas. Okey Ustaz, barangkali seminit Ustaz kesimpulan tentang topik kita, perbankan Islam, transaksi Islamik. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ke orang yang tahu kalau kamu tidak cukup memahaminya. Hari ini kita menghadapi sedikit masalah kerana ramai orang menganggap ilmu Islam adalah mudah. Tetapi tidak demikian tuan-tuan. Dia mempunyai proses yang panjang untuk menjadi seorang ulama sebagaimana ulama Majmu' Fiqh Islami dan berpusat di Jeddah dan Bahrain tersebut. Mereka adalah orang yang bertanggungjawab dan beramanah. Mereka telah melakukan kajian dan mereka telah mengesahkannya dan mereka juga tahu kelemahan-kelemahannya. Tetapi mereka meraihkan kelemahan-kelemahan tersebut kerana mereka ingin memastikan perbankan Islam ini lebih kuat. Bila lebih kuat, barulah kita boleh demand untuk buang regulation ini. Perbankan Islam terpaksa belok-belok kadang-kadang. Kenapa? Bukan sengaja mereka nak membuat helah. Tidak. Mereka terpaksa belok sana, ambil sini, buat situ, jual balik, beli balik, sewa balik, jual balik. Kerana undang-undang yang berada di sekeliling kita adalah undang-undang yang tidak Islam. Maka kita terpaksa
buat sedikit modification untuk sedikit rectification untuk menepati cara yang dihalangi. Itu adalah makhraj namanya, exit caranya. Sebagaimana berlaku pada Nabi Allah Ayub yang disebutkan dalam Al-Quran, dia pernah bernazar akan menyebat isterinya 100 kali kerana isterinya membuat satu kesalahan, ya. Kemudian apabila dia tiba-tiba dia jatuh sakit. Bila jatuh sakit Nabi Ayub ni, isteri dia tiba-tiba baik pula, jaga dia dengan cukup hebat. Maka ketika sudah dia pulih, dia teringat dia pernah bernazar untuk memukul isterinya 100 kali sebatan, ya, yang disebutkan dalam surah Sad ayat yang ke-44. Allah SWT menyebutkan wa khudh bi yadika dhighfan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Maka Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Ayub untuk melaksanakan sedikit trik. Apa dia buat? Ambil pohon-pohon yang kecil, patutnya 100 kali rotan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Tapi Allah arahkan kepada Nabi Ayub, ambil pohon-pohon yang kecil, 100 pohon. Sekali pukul saja, pum. Terus wakili 100. Itu helah ke tidak helah? Itu Allah SWT yang mengajar kepada Nabi Ayub. Itulah namanya makhraj. Itulah yang cuba dilakukan oleh perbankan Islam. Mereka cuba untuk sampai ke sempurna tapi memerlukan masa. Wallahu alam, saya harapkan ia dapat memberikan sedikit penjelasan kepada kita semua dan bersangka baik dengan para ulama yang telah melaksanakan kerja beribu-ribu jam, tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang telah mengupas tajuk dengan begitu hebat sekali, perbankan Islam, transaksi Islamik. Dan terima kasih juga kepada jamaah dakwah Iman Tours daripada Singapura dan juga anda semua. Dan terima kasih tak lupa kepada penaja sumbangan kepada penonton pada petang ini, iaitu Di Hatiku dan juga Aifa Health dan juga Oleander Catering yang telah menaja sumbangan untuk kita semua. Apapun, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calling, but I do not answer. And when Allah is calling, I just listen to the voices. Allah is calling, I just answer sometimes. And when Allah is calling, I just listen to the whisper.